Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Imam dan barisan pegawai masjid atau pegawai syarak Masjid Tun Khalil Tanjung Minyak. Yang saya hormati Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa. Seterusnya yang saya hormati barisan kepimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, para jamaah, puan-puan hajjah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat alhamdulillah. Hari yang ke-14, cepat masa berlalu tuan-tuan. Besok dah 15, setengah daripada Ramadan yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadat puasa kita pada tahun ini tuan-tuan ya. Terbeban tak? Tak ada Prinsip pensyariatan apa yang Allah perintahkan dekat kita, Allah tidak memerintahkan sesuatu kepada kita sebagai manusia kecuali manusia mampu buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tidak Allah taklifkan sesuatu atau fardukan sama ada ianya berbentuk perintah untuk kita buat atau perintah larangan untuk kita tinggalkan kecuali manusia mampu buat. Mampu tak mampu, ujian pada kita ialah dalam diri kita sendiri, nafsu kita, kehendak diri kita, kelemahan kita. Itulah yang menggoda kita. Apapun pensyariatan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kefarduan, kadang-kadang dia ada jalan keluarnya. Kalau dalam bab salat, dia akan ada keharusan ataupun dibagikan rukhsah. Kalau berperang, ada semayang cara berperang. Kalau orang kata bermusafir, ada kaifiat semayang bagaimana cara bermusafir. Kalau kita dalam keuzuran, ada kaifiatnya bagaimana cara menunaikan ibadat salat dalam kita uzur. Tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring. Itulah kaifiatnya, kelonggaran, keringanan-keringanan yang diberikan. Dalam bab puasa juga ada kelonggaran. Apa kelonggarannya? Puasa tetap menjadi kefarduan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Adapun orang yang sakit, keuzuran syar'i atau keuzuran yang disebabkan oleh kemalangan, penyakit yang dihadapi, harus untuk dia berbuka puasa, tetapi digantikan pada hari yang lain. Artinya lepas Ramadan Syawal nanti, selepas 1 Syawal dah boleh mula untuk mengqada puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Walaupun nak qada pun dah tak mampu dah, sakitnya sakit melarat. Sakitnya orang kata tak mungkin untuk dia mengqada'kan puasa pada hari lain, seperti dia bergantung kepada obat katakanlah. Ataupun pada akal, sakitnya semakin sakit tua, sakit lemah. Apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Adapun orang yang tidak ada kemampuan langsung untuk mengqada' puasanya, boleh digantikan dengan pembayaran fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, dengan memberi makan kepada orang yang miskin. Itu yang dinamakan fidyah, sebagai kafarah atau sebagai ganti kepada puasa yang tidak dapat kita laksanakan. InsyaAllah tuan-tuan, semoga Ramadan yang kita lalui ini sudah pasti memberikan makna dan hikmah yang besar kepada kita di dalam membentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, di dalam menjadikan kita ini hamba yang taat dan patuh kepada perintah Allah, dan kita mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, satu anugerah yang Allah ingatkan,
la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tuan-tuan, kita sambung dan muka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, isteri serta keluarga baginda, dan seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, mereka yang berjasa kepada kita, kepada mereka semua. Kita lafazkan dengan lafaz syai'ulillah ilahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, Alhamdulillah, sebelum saya mulakan menyambung kelas kita, iaitu nama-nama hari kiamat, salah satu daripada rukun iman yang wajib kita percayai, iaitu beriman kepada hari kiamat. Ada satu soalan tadi mana soalannya lain Pak? Ini soalan minggu lepas. Okey. Soalan pagi ini tentang zakat fitrah. Saya telah menjelaskan zakat fitrah saya sebanyak RM7, sedangkan dia makan beras yang berkualiti, beras grade A lah katakan, artinya itu. Soalannya, adakah saya telah menyempurnakan bayaran zakat fitrah saya, sedangkan saya sepatutnya bayar kepada RM14? Bagaimana caranya untuk saya membuat tambahan bayaran? Bayaran fitrah berbeza setiap negeri. Apakah masalah kiranya dapat disatukan qadarnya pada seluruh negeri dan negara? InsyaAllah tuan-tuan. Yang pertama, soalannya ialah telah menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah dia ada waktunya. Kefarduan zakat fitrah ditunaikan ada waktunya, dan ada waktunya yang dihukumkan dengan hukum-hukum waktu membayar zakat fitrah. Hukum zakat fitrah wajib ditunaikan. Bila? Ada waktunya waktu wajib, adanya waktu sunat, adanya waktu haram, adanya waktu afdal, dan adanya waktu sunat dan waktu harus. Okey, pertama, bila harus mula bayar fitrah? Bermula datangnya 1 Ramadan, harus boleh bayar. Sunatnya disegerakan membayar zakat fitrah bila masuk 1 Ramadan. Maka sampai 28 Ramadan nanti, itu kita orang kata disunatkan menyegerakan pembayaran zakat fitrah kita. Satu, waktunya ialah waktu harus mula bayar, dan waktu sunat diawalkan pembayaran zakat fitrah. Yang kedua, dia akan menjadi waktu wajib zakat fitrah. Bilakah seorang tadi wajib membayar zakat fitrah? Apabila dia berjumpa 29 Ramadan atau 30 Ramadan dan berjumpa 1 Syawal. Itu wajib bayar. Katakanlah anaknya lahir atau dia dapat cucu pada malam hari raya selepas terbenam matahari. Orang dah takbir dah, namakan cucu dia tadi Muhammad Fitri. Wajib tak dia bayar zakat fitrah untuk cucu dia? Wajib tak? Wajib. Dia dapat cucu selepas terbenam matahari. Kenapa tak wajib? Dia tak jumpa Ramadan. Dia tak jumpa Ramadan, dia jumpa Syawal saja. Artinya selepas terbenam matahari
masuk 1 Syawal, kanak-kanak atau orang tadi. Ataupun seorang pakcik ni tadi meninggal dunia pada 29 Ramadan. Wajib tak dia bayar zakat fitrah? Wajib? Tak wajib. Kenapa tak wajib? Pasal dia tak jumpa Syawal. Habis kalau dia dah bayar, minta balik lah dia tu. Boleh tak minta balik? Tak adalah, kalau dah bayar tu janganlah minta balik. Jadinya dah bayar tu, itu sebagai orang kata kefarduan kita. Walaupun dia belum wajib bayar lagi, dia belum diwajibkan bayar. Kenapa? Waktu wajib, syarat seorang tadi, seorang lelaki atau seorang kanak-kanak, siapakah, atau penjaga, orang yang ada kemampuan. Yang kedua, atau penjaga atau bawa orang yang berada di bawah tanggungannya, menjadi wajib dia bayar apabila dia berjumpa 2 masa ini. Satu, dia berjumpa sebahagian daripada Ramadan, satu sebahagian daripada Syawal. Salah tak kalau dia nak bayar puasa fitrah sebelum Syawal? Itu datangnya waktu sunat. Sunat kita menyegerakan pembayaran zakat fitrah yang wajib kepada kita. Sunat waktu tu, tapi kefarduan tu tetap ada. Cuma waktu tu dipanggil waktu sunat bayar. Artinya kalau kita bayar, dapat menunaikan rukun, sunatnya kita awalkan bayar. Sunat, kita akan dapat pahala sunat, menyegerakan pembayaran. Yang kedua, wajib. Wajib kita apabila kita sempat berjumpa sebahagian Ramadan, sempat berjumpa sebahagian Syawal. Pukul 10 malam meninggal dunia. Pukul 10 malam kawan sahabat kita meninggal dunia. Main mengecun, kena mata bunga makan tari ke, katakanlah. Wajib tak dia bayar zakat fitrah? Wajib. Kenapa? Dia berjumpa Ramadan dan Syawal. Pada ketika itu tanya, arwah ni dah bayar fitrah belum? Alah, dah meninggal. Tidak, sekarang wajib pada dia. Kalau belum bayar, warisnya kena bayarkan, kerana dia sempat berjumpa dengan Syawal. Pada waktu itu dinamakan waktu wajib bayar. Kefarduan tu ke atas individu tadi, wajib bayar kerana berjumpa. Kalau dah bayar dulu, alhamdulillah, sempurnalah. Dalam zakat fitrah ada satu lagi waktu afdal. Waktu afdal. Bila waktu afdal? Sebelum imam naik khutbah. Macam semua orang nak minta waktu afdal, apa jadi? Tak sembahyang raya lah kita. Tak, waktu afdal sebelum lepas subuh ni, nak tunggu imam naik khutbah air raya pukul 8 pagi, semua orang beratur. Ni apa hal beratur ni? Nak bayar fitrah. Kenapa? Nak rebut waktu afdal. Lambat tu main campak aje lah. Ya tak? Tak ada kesempurnaan, tak dapat resit, tak dapat akad, tak dapat nak sempurnakan. Imam pun, kita pun tak galakkan bayar waktu afdal. Kenapa? Takut kita hilang sunat yang lain nanti, iaitu kita nak menunaikan sembahyang Aidil Fitri atau Aidil Adha. Itu waktu afdal. Kalau kita pergi haji, ada waktu afdal dia apa? Melontar. Semua orang nak rebut waktu afdal melontar. Bila waktu afdal melontar? Lepas sembahyang zuhur. Tapi tuan-tuan pernah tengok orang melontar pada waktu afdal? Mazhab lain dia rebut tuan-tuan waktu afdal. Sampai pada ketika tu saya pernah tengok, saya cuba nak melontar pada waktu afdal, lari saya tuan-tuan. Ini bukan baling setan. Dia kata, setan yang baling ni, dia kata. Semua orang kerumun sampai bila kata imam habis saja salat zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi. Belum Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua,
Semua jamaah tuan-tuan, daripada Afrika, daripada Arab, daripada India, nak rebut waktu afdal. Akhirnya ada yang tergolek, ada yang jatuh, ada yang apa tuan-tuan. Tiba dekat situ dia pun takbir, dia pun baling. Akhirnya dah tak ada apa nak baling, slipper pun dia baling, beg pun dia baling, nasib baik kan ihram dia tak baling tuan-tuan. Ramai orang. Akhirnya kita buat pilihan, jamaah Malaysia tidak digalakkan untuk bersama jamaah lain di negara-negara lain untuk merebut waktu afdal. Artinya melontar tadi ada tempoh masanya. Okey. Itu orang kata kita kira waktu afdal. Waktu afdal sebelum imam naik baca khutbah. Setelah imam turun khutbah, kira-kira terlambat pula bayar fitrah. Semalam bazar Ramadan terlupa nak tutup balik lambat. Sadar-sadar pukul 9 pagi dah pukul 10 baru tersedar dah belum bayar fitrah lagi. Maka selepas imam turun daripada mimbar, sebelum terbenam matahari 1 Syawal, itu adalah waktu makruh bayar. Makruh bayar tapi tetap kena bayar. Wajib tidak terjatuh. Cuma pada waktu tadi disebut sebagai waktu makruh menunaikan zakat fitrah. Dah terbenam matahari, dah pukul 10, dah terbenam matahari maghrib 1 Syawal, baru teringat tak bayar juga fitrah. Dia jadi waktu haram bayar. Walaupun haram bayar, tetap kena bayar. Walaupun haram bayar, alang-alang dah haram tak payah bayar. Tidak. Tetapi tetap kena bayar. Ini disebut waktu-waktu yang ada. Kepada puan yang bertanya atau tuan yang bertanya tadi, telah membayar orang kata zakat fitrah pada kadar RM7, boleh tak dia nak bayar pada kadar RM14? Dan tahun ini kita perkenalkan satu bayaran RM7, RM14 dan RM21. Asas kiraan kita tadi ialah jenis makanan yang asas yang kita makan. Kita ada beras biasa, kita ada beras super, kita ada beras premium. Tapi ada juga orang jawab, dia tu Ustaz, saya ni memang banyak duit Ustaz, juta-juta, tapi kalau kiraan beras ni saya tak makan pun Ustaz, saya makan roti gardenia je Ustaz. Kenapa? Doktor kata saya ni kencing manis, jantung, saya tak makan, saya makan roti murah je, saya tak boleh makan barang murah mahal ni. Jadi asas kiraan kita menentukan kadar fitrah tadi ialah mengikut harga beras. Tetapi kalau ditanya pula saya, bagaimana kita terhadap zakat fitrah, maka kita tanyalah diri kita, berapakah nikmat rezeki kurniaan Allah berikan kepada kita pada tahun ini, pada perniagaan kita, pada orang kata gaji bulanan kita, pada bonus kita, pada hasil pertanian kita, pada apa tuan-tuan. Akhirnya itu adalah peluang kepada kita, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita melakukan kebaikan. Kita meletakkan 3 kadar tadi. Siapakah yang menentukan kadar tadi? Tuan-tuanlah sendiri yang menilai hasil nikmat kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau orang tu kata tak apa, saya nak bayar RM7, tak apa, bayar. Tapi dah kira-kira dia kata, RM14 dia nak bayar, Alhamdulillah. Dia kata tak ada RM14 pun, rokok pun dah RM20. Rokok sekotak pun dah RM20. Akhirnya dia kata saya nak bayar 21. Ada kata bukan 21, 50 pun saya nak bayar. Tak ada masalah. Bagaimana kita nak qada? Tadi katalah tuan yang bertanya tadi dah bayar RM7. Datang lagi sekali, imam, saya nak bayar sekali lagi. Hari itu saya rasa macam bayar tak cukup, saya nak tambah. Boleh, tak ada masalah. Untuk diri kita boleh. Boleh tak zakat fitrah kita bayarkan untuk orang lain yang bukan tanggungan kita? Kita nak jadikan hadiah.
Kan ada hadiah kan, orang masuk macam-macam persatuan, dia kata tak apa, duit yuran mesyuarat agung semua saya dah bayarkan. Ada yang setengah tu duit yuran mesyuarat agung dia jadikan sebab bayar tak bayar. Okey, boleh tak kita bayarkan orang lain punya fitrah? Boleh, dengan syarat apa? Minta izin. Tengok seorang ni ada mualaf, tengok seorang ni pakcik, tengok seorang ni kawan baik kita. Mat, aku nak bayar hari ni, tahun ni aku ada hajat lah. Aku ni macam-macam rezeki ada ke tak? Kita ni berkawan sejak lama. Tahun ni aku nak bayarkan untuk engkau. Tapi dengan syarat minta izin tuan punya badan. Tuan punya badan kata tak boleh. Duit aku lagi banyak daripada duit kau. Jadi tuan punya badan tak boleh. Kata tak boleh. Jawabnya jangan bayarkan. Kalau nak bayarkan pada seseorang yang bukan ahli tanggungan kita, mintalah izin dahulu. Mu'alaf katakanlah, ataupun kita sangka baik, Mam, ni saya tinggalkan pada Pak Imam RM300. Pak Imam tanyalah nanti ada tak orang-orang yang datang jumpa pada Pak Imam, Mam, anak saya 13, boleh minta diskaun tak? Anak saya ada 13, gaji tak ada, kerja dah kena buang. Ataupun dia kata, Mam, boleh tak saya bayar ansur-ansur? Minggu ni 5 orang, minggu depan lagi 5 orang, sementara gaji keluar. Ada orang kampung saya dia buat macam tu. Dia tinggalkan RM300 pada Pak Imam, dia pesan pada Pak Imam yang amil yang kutip tadi, kalau ada orang yang nampak kira nak bayar duit fitrah pun keluar duit RM1. RM1 kan? Ada yang setengah orang dulu duit RM1, duit shilling kan kena bawa. Jawabnya fahamlah. Itu sebab dalam bab fitrah, walaupun kita meletakkan kadar itu RM7, tapi pada hari sebenar, waktu wajib tu nanti, dalam dia ada RM5 aja tuan-tuan. Dalam dia ada RM5 aja. Waktu wajib. Bila waktu wajib ni jumpa malam raya, waktu wajib, maka RM5 tu pun sah juga dia bayar fitrah. Pada waktu nak wajib dia tu, awal puasa dia ni masa kais pagi, pakan pagi, boleh gagah lagi tuan-tuan. Kais pagi sampai besok belum tentu makan ni tuan-tuan. Ada orang kais pagi sampai besok belum tentu makan. Kalau nak bayar pun dia kata, kat rumah saya tu lagi ramai nak makan, dia kata. Dengan mak mentua, dengan sakit, dengan apa. Ada pada ketika itu, fitrahnya akan tergugur. Dan dia boleh qada pada hari lain bila dia dapat duit. Pada hari lain dia dapat duit, dia boleh qada balik. Kalau malam tu dia ada RM5 aja tuan-tuan, dia kira-kira tolak beli dagang sikit, dah tinggal RM5. Boleh jumpa Pak Imam, Mam, nak cakap malu tak cakap segan, nak rasa tunai tanggungjawab. Pada ketika itu dalam fiqh membicarakan seakan-akan tergugur kefarduan dia pada malam itu, pada tahun itu. Tapi bila lepas 1 Syawal, orang bayar hutang dia balik. Lepas 1 Syawal, orang hutang bayar dia balik. Baru dia kocik dia tebal balik. Mam, hari itu saya memang malam raya 1 sen tak ada. Hari ini saya nak qada balik zakat fitrah saya. Bukan dia nak bayar ke, bukan tak nak bayar, tapi kemampuan nak membayar. Tapi oleh kerana nak bayar punya sangat, dia sampai curi duit orang. Macam tak jadi juga dalam Islam, tak jadi juga. Nak bayar sangat, malu tak bayar tak. Tapi kalau nak bayar sangat, dia kata aku pinjam duit kau, tak apa, boleh. Tapi lepas tu kena bayar balik. Walaupun menunaikan rukun, tapi pinjam bayar hutang juga wajibnya rukun. Pada ketika itu tuan-tuan. Jadi dalam konteks fitrah kepada tuan-tuan, pilihan. Ada 3 qadar, tetapi yang minimumnya ialah RM7. Yang maksimum kalau nak bayar ialah RM21 pada tahun ini. Kemana kita nak agihkan? Kepada mereka yang memerlukan, tuan, yang dipanggil asnaf. Minal fuqara wal masakin wal muallaf wal gharimin wal riqab wal amilin wa ibnis sabil. Itulah orang kata asnaf-asnaf yang ada.
Hari ini ialah apapun kecukupan, ketidakcukupan keadaan ekonomi kita tadi, orang kata bergantung kepada cara hidup. Tapi kadang-kadang kita tengok orang kita nampak macam kata susah, tapi bila malam raya dialah pembakar bunga api yang paling hebat. Itu pun satu hal juga. Kadang-kadang kita pun tanya, alah, duit lain berkira, duit bakar bunga api satu yang 120 tembakan tu, saya tanya berapa dia beli? RM80. Bila tanya zakat fitrah, kenapa ada RM7? Kenapa ada RM14? Kenapa ada RM21? Tak? Allah tak membebankan kita dengan tadi, bila bab tadi, kau main lagi. Jadi kita timbang-timbangkanlah pada kita kadar itu tadi adalah ruang dan peluang kepada kita untuk kita menambahkan bekalan-bekalan amalan kita. Tunai RM7 pun terlepas tanggungjawab. Tunai RM14 menambahkan amal kebaikan kita. Tunaikan RM21 menambahkan pahala dan menzahirkan kesyukuran di atas apa yang kita dikurniakan berbagai nikmat. Kenapa kadar fitrah berbeza mengikut negeri? Sebenarnya kalau kita tengok tuan-tuan, kadar fitrah berbeza mengikut negeri hampir boleh dikatakan sudah tidak ada. Kerana kami melihat dari sudut semua negeri telah menetapkan kadar minimanya ialah RM7. Kelantan, Terengganu, semua boleh kata RM7 kadar minima. Dan kadar maksima memang RM21. Dan 3 kadar tadi sudah hampir 8 negeri yang melaksanakan. Wilayah Selangor, Terengganu, Kedah, Melaka, Johor. Johor dia ada 6, 7, 13, 20, begitulah, 10, 20. Dia kadarnya tak sama. Okey. Dalam keadaan kadar fitrah tadi, dia dikira kepada uruf pendapatan masyarakat setempat. Saya selalu membuat satu analogi yang berbeza, tuan-tuan. Tapi pada kita tak jauh sangat perbezaan zakat, kadar zakat antara satu negeri dengan satu negeri. Saya kadang pada kita lah, orang Islam ni, perbezaan dalam bab agama kadang-kadang 20% pun jadi pertikaian. Bagi saya 20% tu janganlah pertikai. Kalau saya nak bandingkan, bukan sebagai cemburu, sebagai alasan, tidak tuan-tuan. Kadang-kadang kita tanya, bukan pada kadar zakat, kadar parking aja tuan-tuan. Tuan-tuan ada kereta, kadar parking sama tak kadar parking di Melaka sejam dengan kadar parking di wilayah persekutuan sejam? Siapa duduk wilayah? Kadar parking di wilayah berapa sejam? Kurang-kurang RM5, RM7. Kadar parking di Melaka sejam berapa? 60 sen. 60 sen. Jadi kenapa kadar parking di wilayah tak 60 sen juga, ataupun di Melaka RM6? Kerana suasana, pendapatan, gaji, cara hidup orang wilayah dengan orang Melaka tak sama. Jadi salah satu yang dikatakan kadar-kadar tadi dalam kita menentukan pada syarak, dia mengikut uruf masyarakat setempat, kelaziman taraf hidup masyarakat setempat. Kalau kita nak samakan, tak boleh. Walaupun kita berjiran dengan Indonesia, walaupun kita berjiran dengan Singapura, walaupun kita berjiran dengan Selangor wilayah dan sebagainya. Itu contoh. Saya ambil contoh kadar parking saja. Belum lagi saya tanya kadar tanah, cukai tanah. Cukai tanah di Melaka berapa? Cukai pintu lah, cukai pintu adalah RM40. Cukai pintu di wilayah berapa? Hongkong 500, 800. Kenapa? Hartanah di sana berbeza. Jadi kalau kita lihat kenapa diletakkan kadar berbeza, kena nilai hartanah tadi. Bukan mencari alasan, tapi saya nak beritahu kadar yang ditentukan oleh hukum syarak kepada kadar-kadar seperti zakat. Zakat emas satu lagi, zakat emas.
Zakat emas juga berbeza kadarnya. Kenapa? Uruf dipanggil uruf. Uruf ni apa? Kebiasaan masyarakat setempat. Pada Melaka, zakat emas yang tidak dipakai oleh seseorang dikira sebagai perhiasan apabila bawah 300 gram, kalau tidak silap saya. Bawah 300 gram, maka seorang perempuan ada emas 300 gram ke bawah, itu dikira perhiasan. Artinya lepas 300 gram, zakat emas tadi itu tak menjadi kelaziman orang Melaka pakai. Artinya dah mula kena kira zakat emasnya. Ambil dengan orang Kelantan, uruf kadar emas di Kelantan ialah 800 gram. Maksudnya orang Kelantan puan, dia punya emas 800 gram tu semua orang ada tu tuan. Nampak rumah kopak kapik, nampak rumah biasa-biasa, tapi pada makcik ni kalau ada 800 gram tu orang biasa di Kelantan. Kalau 800 gram kat Melaka ni, wow, ini makcik Mami Jarum ni, dia kata. Tunjuk sana tak, cincin penuh jari, gelang penuh jari. Pada orang Melaka tu janggal. Pada orang Kelantan itu biasa. Itu dia kata akhirnya uruf kadar emas berbeza mengikut kebiasaan masyarakat setempat. Saya nak kiaskan lagi, uruf juga kita gunakan kaedah-kaedah hukum di dalam Islam kita ni menggunakan uruf kebiasaan amalan masyarakat setempat. Kita ada anak bertunang, kahwin dengan orang Melaka, maka ada dua perbincangan masa naik bertunang. Dia pun tanya, berapa hantaran? Hantaran 20,000. Lepas tu tanya pula, mas kahwin berapa? Mas kahwin 300. Kenapa? Adat setempat orang Melaka, hantaran berbeza dengan mas kahwin. Yang dapat 10,000, 20,000, 20,000 tu siapa? Mak dan bapak. Itu disebut belanja hangus. Maka hanguslah duit tu lepas kahwin atau sebelum kahwin. Betul tak Jah? Dengan jemputan, dengan pengantin, dengan kameraman, dengan apa semua, habislah 20,000 duit hantaran. Tanya pengantin, kau dapat apa mas kahwin, hasil perkahwinan kau? Dapat 300. 300 kalau beli emas dapat berapa gram? Dapatlah 1,5 gram. Adalah juga hadiah perkahwinan. Maka itu uruf kebiasaan orang Melaka. Salah tak dari sudut syarak? Salah tak dari sudut syarak? Tak salah, kerana diterima oleh orang tempatan Melaka. Pergi ke Kelantan, maka anak kita pun berkahwinlah dengan orang Kelantan. Berapa hantaran? Dia kata kat sini tak ada kalat hantaran. Dia kata kat sini ada mahar. Berapa maharnya mas kahwin? Dia kata maharnya berapa orang lelaki nak bagi? Dia kata 10,000. 10,000 lah tu mahar. 10,000 lah mas kahwin. 20,000 lah mas kahwin. Apa beza kalau dalam perjanjian pertunangan, perbincangan anak kita nak kahwin tadi disebut sebagai mas kahwin? Maka mas kahwin tadi akan jadi milik pengantin. Milik pengantin tu, bukan milik bapa pengantin, bukan milik mak pengantin. Jadi milik bapa pengantin. Jadi kalau anak kita berkahwin dengan orang Kelantan, maka 10,000 tadi akan pergi dan disebut di dalam akad nikahnya. Maka dapatlah si pengantin perempuan tadi 10,000 ringgit. Orang Kelantan. Orang pengantin Melaka dapatlah 300. Dua pengantin baru ni pergi kedai emas. Siapa bawa balik barang emas banyak? Jawabnya yang Kelantan tadilah akan membawa balik hampir, orang kata
30 ke 40 gram punya emas. Yang pengantin Melaka tadi buat baliklah 1.5 gram emas. Itu akhirnya bila kakak kahwin tu pun dia dah mula hidup berbeza. Pada orang Melaka pula tu dia kenduri 8 kemah, 20 kemah jemputan. Orang Kelantan pula kenduri kahwin dia berapa kemah? 2 kemah pun baik. Saya pergi Kelantan, macam orang meninggal ke orang apa ni? Itu uruf dia, kebiasaan dia. Jangan pertikaikan. Jadi dekat situ orang kata di dalam Islam ada satu hukum, sumber hukum kita ialah penentuan tadi ditentukan oleh uruf masyarakat setempat. Uruf ini disebut dalam satu ada dipanggil hukum adat. Dalam Islam disebut al-urfu mahkamah. Adat kebiasaan masyarakat sesuatu tempat dia menjadi sumber hukum dalam penentuan tadi. Ini saya nak cerita sekadar tadi kepada tuan-tuan yang tadi dah bayar. Kalau nak bayar boleh tambah lagi. Kalau rasa besok dapat lagi, nak bayar lagi, boleh lagi. Dalam konteks kefarduan dah selesai. Umpamanya ibarat contoh, kita dah semayang zuhur, tapi nak semayang zuhur, datang majlis ada orang semayang zuhur lagi. Jawabnya apa? Menghormati salat yang tengah berjamaah tadi, kita salat juga zuhur. Tapi zuhur kita yang kedua tadi, zuhur yang telah menggugur kefarduan tetapi menjadi sunat kepada kita. Kita dah pergi haji, rukun dah selesai, duit ada lebih, apply haji dapat lagi, maka haji kita yang kedua jadi haji apa? Bukan rukun, tetapi telah menambahkan lagi amalan kita. Kalau tanya orang, berapa orang dah pergi haji lebih daripada 3 kali, katakanlah. Dah pergi dah 3 kali, dah pergi 4 kali. Ada yang kalau jadi yang mutawif haji dia tiap tahun pergi haji. Tapi kefarduan hajinya dah selesai. Maka haji yang kedua, haji yang ketiga, haji yang berikutnya ialah sebagai haji sunat. Dan pada ketika itu dia boleh buat badal haji untuk orang lain. Ketika itu dia menambahkan pahala-pahala dia setelah kefarduan dia tertambah. Jadi terselesai. Jadi kepada yang dah buat tadi, itulah jawapan saya. InsyaAllah semoga kita segala amalan kita balik kepada ayat Allah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa yang nak buat baik, nak menambahkan lagi amal kebaikannya, silakan. Nak buat zakat fitrah 3 kali bayar. Ada orang buat zakat fitrah 3 kali bayar. Duduk Tanjung Minyak, dia bayar sekali. Lepas tu dia balik kampung mak mentua, jumpa Pak Imam, saya nak bayar sekali lagi, tak apa. Lepas tu dia pergi tengok, nak bayar lagi sekali, tak apa, silakan 3 kali. Tapi kefarduan yang pertama dah selesai. Kefarduan yang pertama telah selesai. Yang kedua, ketiga tadi sebagai menambahkan bekalan-bekalan kebajikan yang kita lakukan, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah itu sebagai mukadimah kita. Dan yang penting, biarlah apa yang kita buat sebagai ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, menzahirkan rasa kesyukuran kita di atas nikmat-nikmat kurniaan Allah yang diberikan kepada kita. Kita teruskan perbincangan kita tentang rukun iman, iaitu beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nama. Kita telah membincangkan nama-nama hari kiamat tadi. Beriman kepada hari kiamat adalah wajib, rukun, tunggak, sama ada kita beriman secara ijmali, dan yang kedua kita beriman secara tafsili. Dalam bab beriman sebagai orang awam, kita percaya secara ijmali. Apa makna ijmali? Secara kasar, secara umum. Apa dia? Kalau ditanya orang, kau percaya tak hari kiamat tu ada? Ya, saya percaya. Itu ijmali, rukun iman untuk orang awam. Betul, kiamat akan berlaku, tak ada ragu-ragu, tak ada. Itu ijmali. Okey, secara ijmal. Kalau ada dalil, entahlah, aku pun tak sempat nak belajar. Kenapa kau dapat? Cikgu aku cakap. Macam tu je lah. Kalau orang kata kita ni tak ada dalil, tak ada hujah, tapi
percaya, tidak ragu-ragu ke atas kefarduan tadi secara ijmali dengan dasar-dasar yang umum kita tahu dengan pembacaan tadi. Yang kedua, kita beriman dalam perkara-perkara keimanan, kita beriman secara tafsili. Secara tafsili ni ada dalil, ada hujah, ada rujukan, ada panduan, maka kita boleh menyampaikan, boleh membezakan yang mana betul atau yang mana batil. Jadi di situlah meletakkan asas keimanan kita. Adakah ini kita menjadi orang iman, beriman yang disebut dengan iman yang taklid. Iman yang taklid ni iman ikut aja. Yang kedua, beriman kita ialah dengan iman orang yang berilmu. Apabila berilmu, maka kita akan membaca, kita akan belajar, kita ada dalil, kita ada hujah, dan kita ada benteng untuk menahan diri kita daripada serangan orang lain yang boleh meragukan keimanan kita. Maka di situ kita meletakkan beriman orang yang kedua tadi, beriman secara ilmu, dan dalam konteks iman, dia beriman, kita beriman secara at-tafsili. Secara umum kita beriman, tetapi ada kita beriman secara ijmali sahaja. Percaya tak hari kiamat? Ya. Ada tak? Ada. Bila? Wallahu alam. Kita tak tahu dah. Tapi percaya tak? Percaya. Ada apa hari kiamat? Ada syurga, ada neraka. Kau tahu neraka tu macam mana, syurga tu macam mana? Wallahu alam. Itu perkara ghaibiyat samiyat. Aku tahu ada syurga, ada neraka. Habis kenapa kau buat ni? Ya, kerana inilah menjadi panduan hidup kita. Dengan beriman kepada hari kiamat, menjadikan hidup kita ini ada panduan, ada matlamat. Kalau tidak, alah hidup sekali aja, buatlah apa nak buat pun. Wa na'udzubillah tuan-tuan. Dan hari kiamat di dalam Al-Quran disebut dengan berbagai-bagai nama. Pernah kita bincang hari itu, ialah disebut dengan namanya Sa'ah, dengan namanya Yaumul Ba'su, artinya hari kebangkitan, hari yang dinamakan masa, hari yang disebut dengan Zalzalah, kegoncangan. Kita masuk kepada nama yang kelima, disebut dengan Yaumul Hisab. Hari kiamat disebut dengan Yaumul Hisab. Apa makna Yaumul Hisab? Hari perhitungan amal kita. Hari amalan kita yang kita lakukan di dunia ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditimbang di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa di dunia kita lakukan, kita tak tahu berapa balasan untuk kita. Tuan-tuan tahu berapa balasan kita sembahyang subuh tadi? Wallahu alam. Kalau dapat timbang, balik ni sekarang, tunggu kat depan ada tempat timbangan, naik sikit 2 kilo, kata tak? Makan tak ada, tak nampak tuan, kita tak nampak. Yang orang nampak kita datang ke masjid, keluar masjid, balik masjid. Itu yang Nabi SAW dia kata apa dia? Kalau kamu tengok orang itu sentiasa pergi balik tiap-tiap hari ke masjid, bila dia meninggal dunia, Nabi SAW kata, saksikanlah orang itu apa? Beriman aja. Dengan azan dia datang, balik azan dia balik, habis azan dia balik, semayang balik. Begitu. Kata Nabi, saksikan si fulan itu ialah seorang yang beriman. Pada kita boleh kata di Islam dengan tak Islam je. Tapi bagaimana amalannya, Allah sahaja yang tahu. Di mana kita akan menerima segala buku catatan amalan kita, yang apa kita lakukan di sini, kita akan menerimanya pada hari Yaumul Hisab, pada hari perhitungan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Kata Nabi Musa, dan berkata Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu juga daripada angkara tiap-tiap orang yang sombong dan takabur dan tidak beriman kepada hari perhitungan tadi. Kepada yang takabur tadi,
kerana mereka tidak beriman kepada hari perhitungan amal. Dan pada hari perhitungan amal tadi kita akan dengar satu ayat yang biasa kita sebut, wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang menerima buku catatan amalnya daripada tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka Allah akan menghitung buku catatan amal tadi dengan kiraan yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, adapun orang yang akan menerima buku catatan amal kita dari sebelah tangan kiri atau dari sebelah belakang, pada ketika itu manusia yang akan berada di padang mahsyar akan mengatakan, habislah aku, celakalah aku, musnahlah aku. Artinya isyarat ni terima buku rekod saja tuan-tuan. Tangan kanan atau tangan kiri? Kalau tangan kanan mudah saja. Kalau tangan kiri jawabnya banyaklah kiraannya. Celakalah aku, musnahlah aku, habislah aku. Ini tuan-tuan ini yang kita takut tuan-tuan. Dan pada hari Yaumul Mahsyar nanti, satu ayat yang kita selalu baca. Di dunia kita selamat. Di dunia kita selamat. Kalau perbicaraan di dunia, kita boleh cantik peguam yang handal. Peguam yang handal ni tuan-tuan, bukan nak tentukan betul salah. Dia nak main teknikal saja tuan-tuan. Dia nak main teknikal saja. Nak tengok benda ni, teknikal kalah lah. Bukan betul dengan salah lagi, dia main teknikal saja. Penyediaan dokumen, saksi lah, itulah apa teknikal. Kalau mengaku salah kan senang kat mahkamah dunia. Tak, awak didapati bersalah. Ya, saya mengaku Tuhan. Senang. Tapi di dunia tak ada tuan-tuan. Pakai peguam, cari peguam yang handal. Lagi belit peguam tu, lagi handal lah peguam tu. Dan belitnya tadi bukan bercakap pasal fakta, tetapi bercakap pasal teknikal aja. Di dunia. Di dunia. Tetapi di akhirat kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari Yaumul Mahsyar nanti, yang akan dikunci ialah mulut-mulut mereka. Di dunia, yang peguam yang handal, orang yang pakai excuse yang handal, dia akan gunakan mulut kita untuk menjawab dan memberi helah dan alasan. Tetapi pada hari Yaumul Mahsyar nanti, pada hari hisab nanti, kata Allah, pada ketika itu mulut akan terkunci. Yang bercakap memberitahu ialah anggota-anggota yang melakukan. Tangan mereka, kaki mereka, lidah mereka, mata mereka, telinga kita, apa sahaja, maka yang bercakap ialah anggota yang melakukan semasa mereka hidup di dunia. Itulah saksi-saksi penting utama ketika ada di padang mahsyar, di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama yang kelima pada hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Hisab. Hari kiamat juga disebut dengan Yaumul Jam'i, hari perhimpunan, dan Yaumut Taghabun, hari kerugian. Yaumul Qiyamah disebut dengan hari perhimpunan. Wa yauma yahsyurun nasa jami'a, pada hari itu manusia akan dihimpunkan semuanya di dalam satu padang, dibangkitkan dari kuburan mereka, akan dibawa kepada satu tempat perhimpunan, menunggu panggilan nama disebut oleh para malaikat
untuk melepasi proses-proses yang berjalan. Nanti kita akan jumpa apakah peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari Yaumul Mahsyar nanti. Jadi ini ambil namanya dulu. Kata Allah dalam surah At-Taghabun, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i zalika yaumut taghabun. Apa kata Allah? Ingatlah, itulah hari yang akan dihimpunkan kamu semua pada hari perhimpunan. Di dunia ada perhimpunan. Kalau cikgu, tiap-tiap minggu ada hari perhimpunan. Pengalaman saya sekolah, hari perhimpunan yang paling mahal agak-agak apa dia? Kalau tahun 70-an, 80-an dulu. Siapa jadi cikgu, siapa jadi murid. Pada hari perhimpunan ada hukuman. Siapa lah kena public caning, ya tak? Betul? Betul kan? Ya? Kenapa outing tak ambil kebenaran 2 rotan? Ya. Kalau saya kat Sultan Ahmad tu ada seorang cikgu tu lagi handal, isap rokok. Dia dapat satu, tengok kotak rokok. Kalau sekarang saya tak tahulah cikgu tu kena apa agak. Oh, kau isap rokok berapa orang? Ada 10 orang, tertangkap 10 orang. Mana kotak rokok kau? Ini sini. Ambil satu tong baldi dia kata. Masukkan rokok-rokok semua dalam baldi tu. Oh, apa nak buat ni? Ambil air minum, masa tu air minum, ambil air pipe je tuan. Masuk kocak, mendam, minum semua secawan. Duduk bergurau-gurau dengan kawan-kawan lama yang pernah minum tu. Kau pernah minum, cikgu tu punya hukuman. Aku minum 2 cawan, dia kata. Berapa kali? 3 kali naik pentas, minum depan orang ramai. Itu pengalaman di sekolah tuan-tuan. Sekarang agak-agak berani public caning lagi dah. Berani buat hukuman macam tu dah. Berangkat cikgu. Tapi tahun 70-an, 80-an, hari perhimpunan tu tadi nak tengok siapa naik pentas kena hukuman. Itu di dunia tuan-tuan. Kenangan semua tu kenangan yang mengusik jiwa, kenangan yang indah. Dan akhirnya orang yang minum sekarang tadi dah jadi doktor, orang yang minum tu dah jadi ustaz, orang yang minum tu dah jadi. Akhirnya hukuman tadi mengajar kita erti kehidupan. Ini yang kita takut tuan-tuan. Anak-anak kita kalau tak ditegur, tak boleh dirotan sikit, tak boleh dia orang kata ditegur sikit, akhirnya satu hari nanti kita takut anak kita jadi macam anak Ustaz Zali. Ini yang kita takut. Bagi saya sebagai ibu bapa, kita meletakkan kepercayaan. Kita kadang-kadang tak mampu nak mendidik anak kita, maka kita serahkan tanggungjawab tadi kepada satu pihak lain yang namanya guru. Kenapa guru? Guru itulah yang disebut sebagai murabbi atau muaddib, yang mendidik, yang membesar, yang memberi pendidikan kepada anak kita. Maka kalau orang dulu dia serahkan anak dia pada cikgu, siap dengan apa? Siap dengan rotan. Ya cikgu, anak saya tak betul, rotan je, tapi janganlah sampai patah. Cikgu pun tahu juga tak nak gunakan apa cara untuk mendidik. Jadi kita letakkan amanah dengan penuh kepercayaan kepada guru tersebut. Akhirnya anak kita berjaya. Alhamdulillah, kejayaan anak kita hasil didikan guru. Hari ini guru pun dah tak berani nak buat apa. Namun salah sebut, salah cakap, salah ambil tindakan, agak-agak apa yang sampai saman tau. Wallahu a'lam tuan-tuan. Jadi kalau kita lihat pada hari perhimpunan itu, seluruh manusia akan dihimpunkan. Kebangkitannya, kita akan dibangkitkan daripada kubur masing-masing, menunggu giliran bagaimana kita. Kita akan berhimpun di padang mahsyar dalam satu hadis Nabi lebih daripada 50,000 tahun nanti. Tanya pula ulama bertanya, Nabi bertanya apa ni, ulama menjelaskan apa beza 50,000 tahun umur dunia dengan 50,000 tahun umur akhirat. Umur dunia 1000 tahun sama dengan sehari di hari umur akhirat. Umur kita di dunia ini 1000 tahun, di akhirat
sama pendeknya sekadar satu hari aja. Habis yang kita dah hidup 2023 ni tuan-tuan, kalau umur akhirat berapa hari? Baru 2 hari. Kalau kita berhimpun di padang mahsyar untuk menunggu giliran nama kita dipanggil, dihitung dengan kepanasan, dengan kelemasan, dengan matahari yang digambarkan oleh Nabi sekadar sejengkal sahaja bergantung kepada amalan masing-masing, kita akan berhimpun selama 50 tahun. Umur akhirat kali 1000 hari, 1000 tahun umur dunia. Macam berapa ribu tahun? Wallahu a'lam. Panjang pendeknya hanya Allah lah yang menentukannya. Bagaimana keadaan manusia pada ketika itu? Keadaan manusia pada ketika itu akan bergantung kepada keimanan dan amalan-amalan mereka semasa hidup di dunia. Nanti kita akan jumpa bagaimana manusia akan melintas siratal mustaqim. Ada yang mengangkat, ada yang sepantas kilat. Bergantung dengan apa? Keimanan dan amalan mereka di dunia. Jangan kita fikirkan tadi, tapi sekarang inilah peluang kepada kita untuk memikirkan, merebut peluang bagaimana menambahkan amalan dan keimanan kita di yaumul mahsyar. Disebut juga dengan yaumul khulud. Hari kiamat ini disebut dengan hari yang kekal. Hari yang kekal. Kekal tu maksudnya apa tuan-tuan? Tak ada lagi dah selepas hidup di alam barzakh, kita dia akan bangkitkan. Itu saya kata selalu saya sebut. Kekal kita di alam akhirat nanti, ada satu perkataan yang tidak akan kita jumpa. Tunggu pun tak datang, panggil, minta pun dia takkan datang, tuan-tuan. Tunggu dia takkan tiba. Bila masa tibanya, ya tak? Kalau tak aku nak, kalau boleh dicepat-cepatkanlah. Agak-agak apakah perkataan yang kita tidak akan jumpa selepas hari, pada hari yaumul qiyamah nanti? Mati. Perkataan yang kita tidak akan jumpa pada hari kiamat nanti ke ajar, nama perkataannya mati. Dekat dunia ni kita akan apa? Kita akan tunggu. Sekarang ni satu perkataan aja yang kita tunggu. Kalau tak minta nak tunggu pun tak apa, dia pasti datang. Tak ingat pun tak apa, dia pasti tiba. Tak bersedia pun tak apa, dia pasti ada. Namanya mati. Selepas kematian itu, kita akan berada di alam barzakh. Kita akan dibangkitkan semula. Selepas kebangkitan kita semula di atas alam barzakh, kita tidak akan jumpa lagi saat itu. Apakah selepas kehidupan kita di dunia yang sementara ini, kehidupan di yaumul mahsyar, akan ada namanya satu lagi kematian untuk kita. Aku dah benar alam barzakh ni, ya tak? Alam akhirat ni, alam hari kiamat ni, bila nak mati jaga. Kalau mati selesai lah. Tak, tuan-tuan. Apa yang Allah gambarkan manusia akan kekal dengan keadaan azab-azab yang mereka lalui. Itu yang Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis Nabi. Ini larangan, larangan orang yang beriman membunuh diri. Apa larangan orang beriman membunuh diri? Kalau orang itu mati bunuh diri kerana terjun bangunan, kalau orang itu mati bunuh diri kerana minum racun, kalau orang itu mati bunuh diri kerana menikam badannya, maka pada hari kiamat nanti, wa na'udzubillah, dia akan melakukan apa yang dilakukan ke atas hidupnya tadi berulang-ulang kali, dan tiada kesudahannya. Dia ingat dia bunuh, dia mati, tak, hidup balik. Dia bunuh, dia mati, tak, hidup balik. Kalau diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa na'udzubillah, dibakar, dah bakar, hangus, selesai dah. Tak, kata Allah, Allah akan gantikan dengan satu kulit baru, anggota baru, azab lagi. Diganti dengan satu kulit baru, azab baru. Bila? Tak ada kesudahan. Tidak ada kesudahan.
manusia pada hari yaumul mahsyar. Wa na'udzubillah kalau azab siksaan yang diterima. Kalau diberikan dengan azab nikmat, diberikan dengan nikmat dunia, nikmat akhirat yang begitu indah, agak-agak macam mana nikmatnya? Kekal selama-lamanya. Kalau kita dapat nikmat dunia macam, nikmat dunia kekal tak? Tak kekal, tuan-tuan. Ada orang dapat nikmat dunia, lepas tu hilang. Ada nikmat dunia gaib, lepas tu rugi, bankrupt, kaya, miskin, lepas tu kaya balik, lepas tu miskin balik. Mula-mula sihat, lepas tu sakit, lepas tu sihat balik, lepas tu sakit balik. Tapi kalau di akhirat, apabila diberikan dengan nikmat, maka nikmat itu akan kekal selama-lamanya. Tak ada hilang nikmat. Tidak akan hilang nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hari yaumul mahsyar. Kalau dihazabkan, wa na'udzubillah, azabnya akan kekal. Cuma dalam perbincangan, adakah orang yang beriman kekal dengan azab Allah Subhanahu wa taala? Nanti kita akan jumpa nanti bagaimana orang kafir, bagaimana orang yang beriman tentang azab siksaan Allah di hari yaumul mahsyar nanti. Kita akan jumpa. Secara umum, orang yang kafir, yang tidak beriman akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman juga akan dibalas dengan azab atas dosa, kesilapan, maksiat yang dilakukan. Secara umumnya, orang yang beriman, yang muslim, mereka akan diazab oleh Allah kerana dosa maksiat yang dilakukan. Tetapi dari sudut pandangan ahli sunnah wal jamaah, orang yang beriman tadi tidak kekal di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia akan keluar daripada neraka Allah? Apabila selesai urusan pembalasan yang diterima. Yang kedua, apabila dia mendapat pengampunan Allah. Dan yang ketiga, dia akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahmat dan kasih sayang Allah. Orang yang berdosa di dunia akan mendapat keampunan Allah bila? Bila kita bertaubat, bila kita memohon keampunan. Jadi kita berada di bulan Ramadan ini, bulan apa? Bulan keampunan. Bulan keampunan, kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang doa yang disunatkan kita baca. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, mencintai kepada orang yang memohon keampunan. Apa yang kita minta? Fa'fu anna, maafkanlah kami, ampunilah kami. Itu yang kita minta. Doa sepanjang bulan Ramadan ini ialah bulan keampunan. Tetapi keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala atas urusan kita dengan Allah. Kalau urusan kita dengan manusia, kita dah hutang dia 10,000, aku dah alhamdulillah dah minta ampun dengan Allah. Selesai tak kakak? Selesai tak tuan-tuan? Dah, aku dah, Allah dah halalkan, aku dah minta hari-hari minta doa tu. Boleh tak kakak tuan-tuan? Tak. Kalau urusan kita dengan manusia, selesaikan dengan manusia tadi. Ada manusia yang mungkin kita terhutang dengan wang ringgit, sama ada bayar atau minta halal. Satu. Yang kedua, ada manusia yang mungkin kita telah melakukan perkara yang mengguriskan hati dan perasaannya. Ada yang menyakiti fizikalnya. Aku kita tumbuk dia sampai lebam, sampai apa semua. Datang. Dia tak panjang mahkamah. Kita datang balik. Apa dia? Aku datang nak minta maaf. Kau ingat tak 30 tahun, 20 tahun yang lepas kita bertumbuk, 10 tahun yang lepas kita bertumbuk, apa semua kan? Dah, aku pun dah lupakan, alhamdulillah. Satu, maksudnya mungkin yang melibatkan fizikal. Ada manusia yang mungkin kita melibatkan hati dan perasaan.
Kita kutuk dia, kita fitnah dia, wa na'udzubillah, kita hina dia. Panjang tengok jumpa dia, Allah bersalah kita. Akhirnya siapa manusia tadi? Ini saya nak tanya lagi, siapa manusia yang kita baru jumpa tadi? Ada manusia yang kita harus mencarinya balik, ialah ibu dan bapa kita. Cari ibu dan bapa kita. Ya Allah, mak, banyak dosa aku, mak. Macam mana tak? Tapi mak dah meninggal, macam mana? Mak dah meninggal, ayah dah meninggal. Nak minta maaf dah tak boleh maaf lagi dah. Lepas tu kita dengan adik-beradik, jiran tetangga, saudara mara, ipar luai apa semua. Dengan jiran tetangga, itu dah jauh lagi. Dengan kawan-kawan, itu dah jauh lagi dengan kawan lain. Kita tanya tu, siapa yang dekat dulu? Dah selesai urusan kehidupan kita dengan orang yang dekat-dekat ni tadi. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Itu yang satu hadis Nabi SAW untuk ibu bapa kita. Kita tetap kena berbuat baik kepada mereka walaupun mereka telah meninggal dunia. Bila sahabat seorang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah aku mesti berbuat baik kepada kedua ibu bapaku?" Ya, mesti berbuat baik. Dia pun jawab, "Ya Rasulullah, dia bolehlah buat baik pada ibu bapa dia, pasal mak bapak dia ada lagi. Kalau gaya boleh balik, kalau sakit boleh mandikan, kalau tak ada duit boleh bagi duit. Sekarang mak bapak aku dah meninggal, macam mana aku boleh berbuat baik kepada kedua ibu bapa aku?" Macam mana kita nak berbuat baik, nak mohon keampunan balik kepada ibu bapa, dah tak ada lagi ruang untuk kita, tapi kita masih lagi diberikan tanggungjawab untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa walaupun kedua ibu bapa kita telah meninggal dunia. Itu yang Nabi SAW menjawab, "Ya, kamu tetap kena berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu walaupun kedua ibu bapa kamu telah meninggal dunia." Satu kata Nabi yang pertama, as-salatu alaihima, doakanlah ke atas mereka berdua. Saat macam ni tak kita ingat, ya Allah, doakanlah. Satu. Yang kedua, al-istighfaru lahuma, mohon keampun kepada mereka berdua. Ya Allah, keampunkanlah kedua ibu bapaku, rahmatilah dia, mudahkanlah di alam barzah. Yang penting minta ampun. Bukan sekala kalau pergi ziarah kubur hari raya tu nak cabut rumput, tidak. Yang penting minta doa kepada kedua ibu bapa kita. Allah rahmatilah dia, ampunkanlah dosa dia. Yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, kamu menunaikan janji dan amanah sebelum dia meninggal dunia. Apa dia pesankan kita? Jaga adik-beradik, jangan bergaduh, jangan apa. Tunaikan janji-janji mereka. Amanah. 3. Yang keempat, seorang itu dikira berbuat baik dengan kedua ibu bapanya telah meninggal dunia apabila dia mencari dan menyatukan semula silaturahim ahli keluarga, sebelah ibu, sebelah ayah. Kita ada ayah, ayah kita ada keluarga, kita ada ibu kita ada keluarga, ada adik-beradik, ada mak, ada nenek, ada sepupu sepapat dia. Maka seorang tadi dikira berbuat baik kepada ibu bapanya berterusan jika dia mencari salsilah keluarga dan menjalinkan hubungan kekeluargaan sebelah ibu dengan sebelah ayah. Jangan sebelah ibu, ayah dah meninggal, mak dah meninggal, putus langsung. Atuk pun tak kenal cucu, pak saudara pun tak kenal anak buah, sepupu pun tak kenal saudara mara. Akhirnya lantak biarkan. Hari ni dulu gagah tuan-tuan, kita kahwin sekampung, dekat-dekat, ya tak? Sekarang kahwin dengan orang Kelantan, kahwin dengan orang Sabah, kahwin dengan apa, dah lah datuk pun tak kenal cucu. Pak saudara pun tak kenal anak buah. Anak buah pun jumpa pak saudara tak nak beritahu siapa dia. Pak saudara tu pandang je. Alah, siapa budak ni? Jadi siapa nak kenalkan siapa? Pak saudara nak cari anak buah ke anak buah nak perkenalkan saudara? Jadi secara protokolnya, yang muda lah cari yang tua. Bila yang muda dah cari yang tua ni bila dapat pula anak buah, janganlah kau basuh. Ini dapat anak buah datang dah lah 20 tahun tak datang kena basuh macam.
Tahun depan dia kata, seri aku nak pergi rumah pakcik aku ni, kena basuh teruk. Tak datang-datang lagi dah. Jadi pandai-pandailah menjaga hubungan silaturahim. Itulah dalam kata yang keempat, kata Nabi, seorang itu dikira berbuat baik kepada kedua ibu bapanya apabila dia menjaga hubungan, mencari silsilah keluarganya. Dan yang kelima, kata Nabi, seorang itu dikira berbuat baik, masih berbuat baik dan dikira berbuat baik kepada ibu bapanya apabila dia mencari kawan-kawan baik ibu dan ayahnya. Ibu ayah kita ada kawan, tuan-tuan. Pergi bang, pakcik kenal saya. Entah, ni kau budak ni tak? Pakcik kenal nama si Fulan bin si Fulan. Ya, dia kawan baik aku dulu. Pakcik, sayalah anak dia. Kan senang ke tak? Lah, engkau anak dia. Habis apa kau datang ni? Tak ada pakcik, saya nak tanya ayah saya ada hutang tak dengan pakcik. Saya pernah dapat orang seperti itu, tuan-tuan. Datang, ayah saya ada tak hutang dengan ayah saya? Dia kata, betul, ayah saya dulu meniaga. Dia kata, itulah bapak saya tahu perangai ayah saya gini-gini. Tak apalah, dah lama dah, ayah saya pun dah tukar, dah tak apa dah. Jadi saya sebagai waris yang ada pun saya dah halalkan dah. Rupa-rupa dia datang nak bayar hutang. Hutang tahun 70-an berapa ringgit? 60-an tak berapa ringgit. Tapi dia kata dia takut ayah dia ada hutang yang tak terbayar. Jadi dia datang ni kerana nak bertanya, ada tak ayah dia berhutang dengan ayah saya. Kata, ayah kau dengan ayah aku berkawan ya, sama-sama. Ya, dalam berkawan ni kadang-kadang ada pinjam-meminjam. Jadi dia kata, kalau ada hutang saya nak bayar hutang. Saya kata, tak apalah, saya pun tak tahu, kami sekeluarga pun dah halalkan dah. Jadi ayah saya pun kalau ada hutang dengan ayah awak pun saya minta halal juga. Akhirnya kita berkawanlah di peringkat anak-anak. Jadi itulah seorang tadi dikira berbuat baik kepada kedua ibu bapanya walaupun ibu bapanya telah meninggal dunia apabila dia mencari balik sahabat-sahabat baik ayahnya. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Itulah yang dipanggil Yaumul Khulud, hari yang kekal. Dan ada satu lagi hari yang disebut, nanti banyak lagi namanya, yang dipanggil dengan hari penyesalan. Hari akhirat nanti ialah hari penyesalan. Manusia akan menyesal. Ada 3-4 gambaran Allah berikan manusia itu menyesal. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, kata Allah. Ketika pada hari itu manusia ditunjukkan apakah yang telah dilakukan sebelum hidupnya, masa hidup dahulu, apa yang telah berlalu. Akhirnya orang-orang kafir akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Kalaulah macam ni azab balasan yang kau tunjukkan, alangkah baiknya kau jadikan aku ni macam tanah. Manusia akan menyesal, tuan-tuan. Menyesal jadi apa, tuan-tuan? Menyesal jadi manusia. Ketika itu orang kafir akan berkata, alangkah baik kalau kau jadikan aku ni seperti tanah, batu. Kenapa tanah dan batu? Tanah dan batu tak kena hisap, tak kena balas, tak kena hitung, tak kena timbang. Tapi manusia kena segala-galanya. Kan manusia tadi dipanggil dengan manusia yang menyesal. Kita ni menyesal, tuan-tuan, kalau aku tahu aku tak pergi hari tu, tak? Kalau aku tahu aku tak ambil hari tu. Kalau aku tahu aku tak buat kalau aku tahu. Sekarang dah menyesal tak? Menyesal. Pada hari itu dipanggil dengan hari penyesalan. Ada manusia yang menyesal, gambaran Allah Subhanahu wa taala, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Pada ketika itu orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat apabila ditontonkan kepada mereka atas apa dosa yang telah dilakukan, dia akan berkata di hadapan Allah, sami'na walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna. Ya Allah, kami melihat, wa sami'na, kami mendengar. Cuma satu je kami minta, farji'na
na'mal salihah inna muqinun. Kembalikanlah kami sekejap aja kat dunia ni. Nak minta kembali ke dunia semula. Inna muqinun. Kami betul-betul baru jadi orang yang yakin dengan apa yang Allah janjikan sebelum ini. Semasa kita hidup, kita macam yakin tak yakin. Wallahu a'lam tuan-tuan. Maka pada hari itu disebut dengan yaumul hasrah, hari penyesalan. Wa anzirhum yaumal hasrati iza qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah amaran wahai Muhammad kepada umat manusia tentang satu hari yang namanya hari penyesalan, iaitu hari yang diselesaikan pembicaraan perkara masing-masing semasa mereka ingkar hidup di dunia, ketika mereka berada di dalam kelalaian dunia, serta mereka pula tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari itu dinamakan sebagai hari penyesalan ke atas sebahagian umat manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Moga yang baik datangnya dari Allah. Kesilapan dan kekurangan adalah penyampaian saya. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan menyambut Aidilfitri. Kita akan menyempurnakan baki Ramadan kita 15 hari lagi. Kita doakan semoga Aidilfitri Ramadan yang akan kita sambut dengan penuh keinsafan, dengan sambut dengan penuh kesyukuran. Kita sudah pasti makcik-makcik, tahun ni anak tak balik lagi macam. No kak, anak tak nak balik raya macam. Tahun lepas tak balik, tahun sebelum pun tak balik. Tahun ni dia kata dia nak pergi melancong Indonesia macam kak. Alah, hilang seri rumah raya kan. Jadi sudah pastilah tahun ni saya rasa tahun meriah raya tuan-tuan. Agak-agak pasal apa? Nak qada raya. Kita ingat puasa je ada qada tuan-tuan. Raya pun ada qada tau. Kalau tak percaya tuan-tuan, sampul duit raya, kat tanya anak-anak buah kita yang umur 12 tahun, 13 tahun tu nanti. Dia kata, Pak Usu, duit raya tahun lepas kena qada tau. Tahun ni, tahun lepas. Dia kata 2 sampul lah. Jadi kita buat sampul. Ini sampul tahun lepas, ini sampul tahun ni. Dia bukan pasal duit tuan-tuan. Nak pasal apa? Hubungan kekeluargaan. Kita buat kuih raya, duit raya apa semua, tiba-tiba anak buah tak datang rumah raya. Macam perasaan? 3 hari raya kat anak buah semua tak datang. Apa perasaan kita? Wallahualam. Jadi biarlah kemeriahan hari raya di sebalik hari raya tadi ialah mengeratkan silaturahim kita antara jiran tetangga, antara kita ahli keluarga kita. Itulah satu nikmat yang paling besar yang kita hidup tadi kerana ada keluarga yang ada di sekitar kita. Itulah hari lain, itulah kita nak gambarkan dia punya dia punya harmoninya tu. Tapi hari raya dia punya meriahnya lain. Tapi hari raya hari ni tuan-tuan, dia tak nak bercakap lagi dah. Kita bimbang tuan-tuan saya bimbang tengok anak-anak kita hari ni bila sebut hari raya, jomlah, tak ada orang nak main game macam. Dia besarkan main game. Dulu cerita tengok wayang ke tak? Zaman kita dulu kecil-kecil tengok wayang. Sekarang dia tak tengok wayang, dia duduk dalam rumah main game. Saudara keluar pun dia datang pun dia tak nak keluar. Saya kata berat ni, kena tengok anak-anak kita tuan-tuan. Kadang-kadang bersalam dengan sepupu pun dah macam tak mesra lah. Masing-masing dengan gadget masing-masing. Jadi kita ni kalau boleh hari raya ni, orang kata pandai-pandailah cuit hati anak buah kita macam mana supaya berkomunikasi dengan kita. Saya dah kata anak cucu kita pun dah tak kenal nama dah. Kita dah ada anak buah dah ada anak, dah jadi anak buah saudara. Lepas tu dia bawa pula kata nama panjang-panjang pula tu. Nama panjang-panjang pula tu. Kita pun dah tak tahu nama siapa. Akhirnya inilah ruangkan peluang
nikmat di Aidil Fitri. Wallahu a'lam. Selamat menyambut Ramadan al-Mubarak, sempurnakanlah Ramadan ini, dan selamat menyambut Aidil Fitri. InsyaAllah semoga kita diterima segala amalan ibadat kita, diberikan kesihatan dan keafiatan. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman min indik. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.